Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam video yang seterusnya. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai 3 tanda yang kita boleh kenal, yang patut kita kenal untuk kita mengetahui bahawa kalimah itu adalah isim. Okey, dan dalam nota 2A ini dia berada di muka surat 3. Sebelum saya nak mulakan kelas ni, saya nak go back kepada video sebelum ni, iaitu properti isim. Ada satu perkara yang saya terlupa nak beritahu, iaitu ni dia, alif lam dan tanwin. Okey, ini berkenaan dengan kespesifikan, iaitu alif lam dan tanwin dia tidak boleh berada dalam satu kalimah yang sama. Maksud dia apa? Kalau katalah satu kalimah tu, contohnya kitabun, okey, ini maknanya adalah buku. Maknanya ini adalah sebuah buku ataupun a book, sebuah buku. Okey, apabila datang alif lam, okey, kita campur alif lam, dia akan jadi macam ni, al-kitabu. Okey, so tanwin tu akan hilang. Maknanya dia huruf ba ni sebelum ada alif lam dia bun, sebab dia baris depan tanwin. Tapi bila datang alif lam, maka tanwin tu hilang menjadi bu saja. Yang ini maksudnya the book. Okey, so inilah yang dimaksudkan bahawa alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam satu kalimah yang sama. Okey, selesai untuk itu. Okey, now kita akan sambung untuk pembelajaran kita pada hari ini, video kali ini, iaitu 3 tanda isim. Okey, besarkan sikit. Okey, tanda yang pertama yang bagi menunjukkan bahawa dengan tanda tu maka kalimah itu adalah isim adalah adanya tanwin. Okey, tanwin tu tak kisahlah sama ada dia tanwin depan, tanwin atas ataupun tanwin bawah. Okey, so bila nampak tanwin ni yang terdapat pada huruf akhir kalimah tersebut, bila ada tanwin, maka kita boleh kata bahawa kalimah itu adalah isim. Okey, tanwin ni. Kemudian tanda yang kedua, bahawa adanya alif lam. Kalau ada alif lam, okey, maka kita boleh kata bahawa kalimah ini adalah isim. Okey, isim. Sama juga tadi nak beritahu, bila datang alif lam maka tanwin tadi itu hilang. Contoh kat sini, muslimun, alif lam jadi al-muslimu, musliman jadi al-muslima, muslimin jadi al-muslimi. So ini tanda kedua. So okey, selesai 2 tanda ni. Yang ketiga adalah hujung kalimah berbaris bawah. Kalau hujung kalimah berbaris bawah, then kat situ juga kita boleh kata bahawa kalimah itu adalah isim. Sebab baris bawah tu adalah menandakan bahawa isim itu adalah berstatus majrur ataupun i'rabnya majrur. Okey, sebab i'rab majrur dia tidak berlaku kepada fi'il, dia hanya terdapat kepada isim. Jadi bila kita tahu kalimah itu hujung di berbaris bawah, dan kita boleh kata bahawa dia adalah status bawah ataupun i'rab majrur. Dan dari situ kita tahu yang bahawa dia adalah kalimah isim. Okey, ada 2 sebab kenapa kalimah itu berbaris bawah. Sebab pertama ialah dia merupakan isim nombor 2 di dalam gandengan. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Sebagai contoh, katalah satu kalimah itu baitul muslimin.
Baitul, Baitul, dia Baitun, rumah kan. Kemudian kalimah yang kedua, muslimin, muslimun lah contoh sebelum ni muslimun kan. So bila dia bergabung, dia menjadi Baitul, Baitu muslimin. Ini baris bawah, muslimin. So ni kalimah kedua, ni kalimah pertama. So apa yang berlaku kat sini ialah now Baitu muslimin ni sebenarnya dia adalah suatu kalimah yang di dalam bahasa Arab dipanggil idhafah. Idhafah, ya. Idhafah ni maknanya dia saling menyandar. Kalimah kedua ni dia menyandar kepada kalimah yang pertama. So dia bentuk gandingan lah. So apa yang dimaksudkan dekat sini ialah di kalimah yang kedua, ni kalimah pertama kan. Kalimah yang kedua, kalimah yang kedua ni dia mesti menggunakan status majrur. So kalau satu kalimah tu di muslimun kan, bila dia bergabung menjadi rangkap idhafah, okey, maka kalimah kedua dalam rule bahasa Arab, kalimah yang menyandar tu ataupun menyandar lah, dia menyandar kepada kalimah dia kan. Kalimah yang menyandar ni dia mesti menggunakan status majrur. So dalam kes ni, sebab muslimun ni adalah isim mufrad, yang satu bila dengan satu, maka dia kena jadi muslimin. So inilah yang dimaksudkan dengan kenapa, ini adalah one of the reason kenapa kalimah itu dia menggunakan baris bawah ataupun status majrur. Sebab dia menyandar kepada kalimah, dia menyandar kepada kalimah yang pertama. So dia menjadi dia menjadi B part, dia menjadi sebahagian daripada kalimah rangkaian tu. So bila dia bergabung kan, dia menggabung lah. Saya sebut sini kalimah yang kedua tau. Dia menggabung kepada kalimah yang pertama. Yang menggabung tu yang akan mesti menggunakan status majrur ataupun i'rab majrur. So that's why saya kata kat sini yang nombor dua ni maknanya yang inilah. Yang pertama ni dia boleh jadi baitu ataupun baita ataupun baiti, depending depending kepada apa kedudukan kalimah tu dalam ayat. Okey, saya bagi konsep lah just nak menerangkan balik. Kita sering jumpa kalimah macam ni kan. Contohnya macam adik saya, betul? Ataupun kalimah macam buku adik saya. Kalimah-kalimah yang macam ni namanya berganding ataupun idhafah. Dia bentuk perangkap gandingan ni, idhafah. Ini bersama. Yang ini apa ni? Yang ini dua gandingan tapi dia dua perkataan. 1, 2. Yang ni gandingan, dia ada 3 perkataan. 1, 2, 3. Okey. So dalam bahasa Arab, situasi kalau macam ni wujud, perkataan yang kedua dan seterusnya. So dalam contoh yang ini, perkataan yang kedua ni adalah saya kan. Dia ni, saya kat sini, dalam situasi ni dia akan menggunakan status bawah. Dalam kes ni, nombor 2 dan seterusnya akan menggunakan status bawah.
So demikian juga kalau contoh ada yang panjang kan. Contoh kalau basikal adik kawan saya. Ini gandingan lah ni. Basikal adik kawan saya. So ada 3 kan. So adik kawan saya ni semua adalah berbaris bawah. Okey. Dalam bahasa Arab, rangkaian ni namanya idhafah. Idhafah. Saya padam sekejap, bagi terang sikit. Namanya adalah idhafah ya. Idhafah. Yang pertama ni, kalimah yang pertama ni namanya mudhaf. Yang kedua ni mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Okey, mudhafun ilai ni dia mesti menggunakan status bawah. So dalam kes ni, ini mudhafun ilai. Dia menyandar kepada yang ini. Yang ini ni mudhafun ilai sebab dia menyandar kepada sini. Okey. So ini menyandar ke sini, ini menyandar ke sini, ini menyandar ke sini kan. So yang menyandar ni menyandar kan. Dia menyandar ni dia akan menggunakan status bawah. Boleh? Itu memang menjadi menjadi rule dalam bahasa Arab. Okey. So ini yang pertama ni mudhaf. Yang kedua ni mudhaf ilaih. Tapi dalam bahagian ni yang ini menyandar ke sini, yang ini mudhaf ilaih kepada dia. Yang ini pula mudhaf ilaih kepada dia. So bila dia mudhaf ilaih, dia akan menggunakan status bawah. Yang pertama ni dia depend lah. Kalau katakan saya katalah sini satu ayat kan, saya suka basikal adik kawan saya. Yang ini pelaku 2 kan. So dia baris depan. Suka ni perbuatan, basikal ni mangsa, ni objek. So dia objek, maka kat sini adalah dia kena pakai status atas. Okey. Kalau katakan contoh kat sini kan, adik saya seorang guru kan, adik saya seorang guru. So dalam situasi ni dia adalah jumlah ismiah, manakala adik ni adalah menjadi subjek atau mubtada kan. So di ketika itu adik ni akan berbaris depan. Okey. So maknanya dalam rangkaian idhafah, perkataan pertama tu baris dia akan bergantung kalau kat mana apa fungsi dia dalam ayat. Manakala perkataan-perkataan lain yang wujud dalam gandingan dari starting daripada nombor 2 dan seterusnya, contohnya nombor 2 lah kat sini. Kali ini nombor 2 daripada sini dan seterusnya kan. Yang ini dan ini semuanya akan memakai status bawah. So itu sebab kenapa satu-satu kalimah tu menggunakan baris bawah. Sebab dia adalah mudhafun ilaih. Okey, mudhafun ini adalah kalimah kedua ya. Mudhaf ni kalimah pertama. Yang ini mudhafun ilaih. Okey, yang ini mudhaf. Alright. Okay. Now dalam kotak ni saya explain lah. Gandingan adalah idhafah. Di idhafah ni adalah 2 atau lebih isim, 2 atau lebih, 2 ke 3 ke 4 yang bergabung menjadi satu gandingan. Gandingan ni namanya idhafah. Okey. Ada 3 rule kat sini. Rule pertama, yang mudhaf tadi tu dia mesti tak ada tanwin.
mesti tak ada alif lam, mesti tiada nun iwad kalau dia ada nun iwad. Okey. Now kita check kat sini contoh ni Ini ashabu, al-ashabu campur al-annaru. Bila dia menjadi idhafah, dapat tak al-ashabu ni? Dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin. Okey. Yang ini contoh pertama. Contoh kedua ni kan, malikun yaumun ad-dinu. Malikun yaumun ad-dinu. Bila dia bergabung jadi maliku yaumiddini. Maliku yaumiddini. So malikun ni asalnya ada tanwin. Bila dia jadi mudhaf, dia kehilangan dia punya tanwin. Kan? Yaumi ni sebelum tu saya bagi sekejap Okey, yaumi ni pun tak ada alif lam, pun dia tak ada tanwin. Okay, sebab apa? Sebab dia di kala ni dia adalah mudhaf. Ni mudhaf. Yang ni mudhaf ilaih. Maknanya kalimah ni menyandar ke sini kan. Jadi bila dia menyandar, yang menyandar tu mudhaf ilaih. Yang kena sandar tu mudhaf. Mudhaf. Jadi bila dia mudhaf, dia kena pakai rule nombor 1, iaitu dia tidak boleh ada alif lam, dia tidak boleh ada tanwin. So that's why yaumun jadi yaumu. Okey. Rule yang kedua, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni yang menyandar ni, dia mesti berbaris bawah. Okey, yang menyandar dia mesti berbaris bawah. So now ini mengexplain kenapa yaumi ni berbaris bawah. Sebab yaumi ni juga adalah mudhaf fun ilaih kepada yang pertama. Yang ini yang yaumi ni menyandar ke sini. Bila menyandar, dia adalah mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih dia kena status bawah. That's why dia yaumi. Yaumi. Okey. Biasanya dalam rangkaian idhafah dia ada 2 perkataan. Sebab tu rule kedua ni, iaitu isim kedua, mudhaf ilaih, iaitu isim yang menyandar, mesti menggunakan status bawah. Okey. Rule yang ketiga ni, terpakai kalau dia actually rule yang ketiga ni sebenarnya dah terexplain pun. Cuma nak bagi mudahnya, kalau gandengan tu lebih daripada 2 perkataan, kan? Lebih daripada 2 perkataan, maka perkataan yang kat tengah-tengah tu, in between hujung tu, dia mesti memakai kedua-dua rule. Contohnya macam ni lah kan. Malikun yaumun ad-dinu. Okey, malikun yaumun ad-dinu. Malikun ni yang pertama jadi maliku. Sebab dia tanwin depan ni bertukar jadi just baris depan saja, kan? Itu adalah rule pertama. Tanwin hilang tanwinnya. Kemudian yang belakang ni, adi ni, adinu ni jadi adini. Sebab yang menyandar kan, dia mesti menggunakan status bawah. Okay, yang belakang ni boleh ada alif lam. Okay, sebab yang last kali ni, adini ni, dia boleh ada alif lam. Yang mudhaf ilaih. Tapi yang tengah-tengah ni, dia mesti memakai kedua-dua rule. Maksudnya apa? Dia tidak boleh ada tanwin. Tak boleh ada tanwin. Okey. Tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada nun iwad. Dan dia mesti berbaris bawah. Tanwin tak boleh ada. Alif lam tak boleh ada. Nun iwad pun tak boleh ada. Dan dia mesti baris bawah. Dia mesti baris bawah. That's why yaumun ni ada tak tanwin? Tak ada. Sebab dia duduk tengah-tengah antara 2 hujung kan. Yaumun tak ada alif lam. Yaumun tak ada yauma kan. Yaumun jadi yaumi. Pada yang tengah-tengah ni tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada nun iwad, dan dia baris bawah. See? Baris bawah ni. Okey.
Okey, so itu adalah nombor 3. Contoh yang nombor 4 ni, yang last ni. Contoh yang last ni nak beritahu sebab dia melibatkan nun iwad. Okey, nun iwad. Malikuna. Malikuna. Ini maknanya dia adalah jamak. Okey, jamak. So dia tak ada tanwin, dia ada nun iwad. So bila dia bergabung, nampak ni, nun iwad ni tak ada. Daripada malikuna jadi maliku. Allah ni sebagai lafzul jalalah, dia mudhaf ilaih. Nampak? Dia sebab dia yang last sekali kan. Ada ataupun dia yang menyandar ke sini. Dia mesti berbaris bawah. Okay. Just to make a point, dalam susunan idhofah ni, kalau dalam susunan idhofah ni, perkataan yang paling hujung sekali dia boleh ada alif lam. Dia boleh ada alif lam. So, contohnya kat sini ialah ad-dinu jadi ad-dini. Right? So itu adalah idhofah, cerita idhofah, landingan idhofah lah. Kemudian sebab kedua kenapa satu isim tu dia menggunakan baris bawah, sebab dimasuki oleh huruf jar. Okey, huruf jar. Huruf jar ni adalah huruf jar yang sama yang kita dah belajar dalam bab, saya tersilap saya dalam 1A. Sekejap 1A di sini. Yang ini. Sorry. Yang ini 1A. Bukan. 1B. Sorry, 1B. Silap. 1A. Ni. Bab 1A. Muka surat yang last sekali, muka 4. Ada huruf jar kat sini kan. Inilah huruf jar yang kita dah belajar sebelum ni. So, bila satu kalimah isim tu dimasuki oleh huruf jar ni, maka isim tu now dipanggil sebagai isim majrur. Okey. Ini huruf jar, ini majrur. Masuk je huruf jar, daripada al-muslimu jadi al-muslimi. Nampak ni? So, bila dia bergabung dengan huruf jar, isim selepas huruf jar tu, dia mesti menggunakan berbaris bawah ataupun status bawah. Okey. Kalau isim mufrad, kita akan nampaklah muslimi. Kan? Ila masjidu, ila campur dengan al-masjidu jadi ilal masjidi. Anil muslimi. Alal khashi'ina. Sini nampak al-khashi'ina ni asalnya al-khashi'una. Tapi bila masuk huruf jar jadi al-khashi'ina. Okey. So kat sini kita tak nampak yang huruf belakang tu baris bawah kan? Sebabnya apa? Sebab dia adalah isim jamak. Isim jamak dia una. Tapi sebab dia majrur, daripada una jadi apa? Jadi ina. Ni ina, nampak ni? Ni ina. Ini ina ni adalah apa ni? Isim majrur lah. Status bawah kan? Kemana kita nak tengok? Kita tengok kat sini. Sekejap. Kita tengok di sini. Yes, di sini. Macam ini, sorry. Sekejap. Oh, bukan ni. Dia dalam bab nombor 2. Nombor 2. Saya beritahu. Ni. Ina. Mana ina? Yes, ini dia. Ni kan? Dia adalah status bawah. Okey. Ala campur al-khashi'una jadi alal khashi'ina. Fi dhulumatin. Ni dah bergabung lah ni. Bil muslimi. Ba campur al-muslimu jadi bil muslimi. Kasajaratin. Ini huruf jar juga ni. Lil muslimi. Lil muslimi ni di bila huruf jar yang lam bagi
bercampur dengan, digabung dengan al-muslimu, alif pada alif lam tu akan dihilangkan. Jadi lil saja. So bila kita jumpa kalimah macam lil muttaqin, lil muslimi, lil muslimi, tu maknanya tu ada alif lam, alif pada alif lam tu dah dihilangkan. Maknanya dia adalah isim ma'rifah lah. Kemudian sebelum tu, maknanya kat sini kena hafal ni semua huruf jar ni: min, ila, an, ala, fi, ba, ka, li ni. Ada satu huruf jar dia panggil rubba. Rubba, tapi huruf jar rubba ni jarang lah diguna dalam Quran. Dia jarang guna, biasa ada rubbama. So dia sebab saya tak tuliskan dalam sini. Rubba. So hafal yang ini. Kemudian ada satu lagi grup huruf jar, tapi dipanggil huruf sumpah. Huruf sumpah, iaitu waw, ta dengan ba. So bila satu kalimah tu dimasuki dengan huruf jar huruf sumpah, maka kalimah yang digunakan untuk sumpahan tu akan menggunakan status bawah. Contohnya macam wa campur Allahu, wallahi. Okey. Ta campur Allahu, tallahi. Ba, billahi. Okey. So bila satu huruf bergabung dengan huruf sumpah, maka bila satu isim bergabung dengan huruf sumpah, maka isim tu akan menggunakan baris bawah ataupun status bawah. Mari kita tengok contoh. Di sini. Okay. Now kita dah bertambah maklumat, insyaAllah. Now kita boleh komen lagi. Rabbil alamin. Ini adalah idhafah. Yang ini mudhaf. Yang ini adalah mudhafun ilaih. Yang ini ni keseluruhan ni daripada sini sampai sini ni namanya idhafah. Okey. Tengok bahagian mudhaf ni, dia tidak ada alif lam. Dia tidak ada tanwin. Okey. Yang ini mudhaf ilaih, dia ada alif lam. So mudhaf ilaih boleh ada alif lam. Dan ina, nampak tak? Ina. Dia ina kan? So ina ni kita boleh tahu bahawa dia adalah isim jamak. Kan? Isim jamak ina, dan dia adalah status bawah. Kalau base pada kat sini kan, Pak ina ni ina, dia adalah status bawah. So maknanya dia adalah mudhaf ilaih. Di sini mudhaf ilaih. Ini pun sama. Maliki yaumiddin, ini adalah idhafah. Ini mudhaf. Ini kita dalam contoh yang sama. Cuma dalam contoh saya itu adalah maliku yaumiddin kan, tapi ini maliki yaumiddin. Ini baris bawah. Status bawah. Ini pun status bawah. Okey. Setiap yang kena sandar, tu adalah mudhaf. Dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, sama juga kan. Yang ini kena sandar kan. Siapa yang sandar? Ad-dini ni menyandar ke dia. Kan? So dia tidak ada alif lam, dia tak ada tanwin. Yang menyandar yang last kali ni, sini sebab ni yang ini kan dia yang menyandar ke sini kan. Dia bukan yang kena sandar, dia yang menyandar. Jadi kat sini ni dia yang last kali dia boleh ada alif lam lah. Tapi pokoknya yang penting, yang menyandar ni dia mesti menggunakan status bawah. Ini yang menyandar kan, dia menyandar ke sini yang ini menyandar ke sini. So dia menyandar. Bila menyandar, dia kena baris bawah. So nampak ni baris bawah ni. Ini pun baris bawah. Okey, yang pertama ni baris bawah, dia ada explanation kenapa dia baris bawah. Yang itu kita belum belajar lagi. Now move on, tengok contoh yang lain. Ini huruf jar ni.
him ni ada isim majrur, tapi dia adalah isim yang special yang kita belum belajar. Okey. Saya nak cari contoh huruf jar. Boleh kita cari huruf jar huruf jar. Tapi huruf jar yang ada kaitan dengan yang kita belajar hari ni. Sekejap. Innal ladzina kafaru. Okey, ini. Wa minan nasi. Wa minan nasi ni. Ini huruf jar. Ini huruf jar. Asalnya, ini huruf jar. Asalnya adalah min. Kemudian an-nasu. An-nas. Jadi bila isim ni dimasuki huruf jar, dia kena gunakan status bawah. So, kenapa an-nas? Kenapa di sini an-nasi? Sebab adanya huruf jar. Okey. Ni okey. Kat sini kita belajar. Now sini bi mukminin. Ni huruf jar. Yang ni mukminina. Macam mana kita tahu ni adalah majrur? Sebab dia sound berbunyi ina. Kat mana? Dekat sini. Ina. So kalau ina ni kita tengok table sini kan? Kat sini. Ina. Right? Fi qulubihim maradun fasadahum. Okey, saya rasa cukup untuk untuk video kali ini. So, apa takeaway kat sini? Takeaway kat sini adalah mesti hafal huruf jar ni. Okey. Huruf jar ni semua kena hafal. Kalau tak hafal nanti susah. Kita tak boleh nak komen. Kemudian kena understand konsep perkataan yang berganding atau konsep idhofah. Okey. Kemudian ya, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita tamat di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.